tahu bagaimana rasanya dilahirkan di garisan penamat? Lihat sahaja Pinky, sebuah istana besar, pakaian cantik, dan semua orang mengaguminya. Namun jauh di dalam, dia bermimpi berlari bebas dan meneroka dunia di luar dinding istana. Jom kita keluar dan bermain. Kemana awak pergi? Ini waktu kelas. Ibu, tidak bolehkah saya keluar dan bermain? Tidak. Awal sangat, dan Pinky sudah kena duduk di meja dia sebab ibu kata begitu. Memang tak seronok langsung. Saya tidak belajar. Saya hanya mahu bermain. Tutup. Anda seorang putri. Anda harus belajar lebih tekun daripada yang lain. Jangan malas, okey? Saya sudah penat dengan awak. Baiklah, mari kita mulakan pelajaran. Huruf pertama ialah A. Dengan ibu memerhati dengan teliti, Pinky duduk dengan tenang dan membuka bukunya. Dia berpura-pura belajar sambil bermimpi tentang satu pengembaraan yang menyeronokkan nanti. Ibu ingat Pinky sedang belajar bersungguh-sungguh dan pergi. Sebaik sahaja dia berpaling, Pinky tertidur di mejanya. Gempa bumi! Gempa bumi! Fokus pada pelajaran anda. Ya! Fikirannya melayang ke awan di luar. Kemudian, suara yang indah muncul dan Pinky berjingkit ke arah bunyi yang lembut itu. Ia adalah nyanyian Rose. Lembut seperti awan, namun penuh daya tarikan. Hanya satu nota dan hati Pinky mengikuti sebelum kakinya bergerak. Wah, kehidupan orang kebanyakan sungguh menakjubkan. Pinky sudah meninggalkan istana, sementara guru diraja masih membetulkan huruf di papan. Melihat peluangnya, Pinky merancang satu usikan kecil. Harapan menari membawanya keluar dari kelas. Rupa-rupanya tutor itu agak terkejut. Hela kecil Pinky membuatnya tertidur sebentar. Dia meletakkan sebuah buku di bawah kepalanya dan kain di atasnya. Kemudian memulakan pengembaraannya di luar istana dengan gembira. Sekarang Pinky nampak seperti gadis biasa. Hanya barang kemas berkilauannya masih berbisik, "Saya seorang putri." Oh, tidak, tidak, tidak. Wow, ya! Saya akhirnya bebas. Misi pertama dalam pengembaraan kehidupan biasa ini, cari pemilik suara nyanyian yang merdu itu. Awas! Awak okey ke? Saya okey. Terima kasih banyak.
Rose sibuk dengan kerja, tetapi Pinky tidak mengenali sesiapa pun di luar istana. Dia tidak boleh melepaskan peluangnya untuk mendapat kawan baru. Hei, orang biasa. Maaf. Hei, boleh saya ikut dengan awak? Ayo, tolonglah. Saya benar-benar mahu pergi dengan anda. Ayo, tolonglah. Saya setengah ingin pergi ke suite 2. Baiklah, ikut saya. Mereka membawa gerai makanan ke pasar. Rose memakai kostum lobak merah dan menari dengan riang untuk menarik pelanggan. Baginya, setiap hari menjadi seronok apabila Anda menambah sedikit kegembiraan. Pinky suka cara Rose bekerja, sesuatu yang dia tidak pernah lihat di istana mewah. Rose! Mari menari bersama. Oke. Pakai sekarang. Pinky memakai pakaian tomat yang comel. Walaupun baru bertemu, kedua-dua gadis itu menari bersama seperti rakan kongsi yang sempurna. Korang seronok sangat menari di sini. Dengan tarian menyeronokkan mereka, Pinky dan Rose menarik orang ramai. Siapa yang tidak suka sedikit kebahagiaan? Hah? Mana Pinky? Tuanku, dah kacau nak baik-baik kau orang perempuan. Puan. Guru! Di mana Putri? Saya tak tahu. Adakah dia keluar secara senyap lagi? Kamu pergi cari Putri. Ya. Mari kita beli sayur. Mari dapatkan beberapa sayur-sayuran. Pergi, jom pergi. Oh, Lobak merah. Yang ini adalah salad. ai tak kau sama Ben ni. Dan takkan ini juga. Baiklah, mari ambil ini. Ya, terima kasih banyak, Ci. Sayuran segar untuk awak. Sementara Ratu mencari di mana-mana putri yang hilang, Pinky sibuk meraihkan kejayaan pertamanya, menjual setiap sayur. Samcos, terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal, terima kasih. Wow, kami buat banyak duit hari ini. Nah, hei, bagian ini milik awak. Tak perlu, awak simpan saja. Kemudian, terima kasih banyak. Saya harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Jumpa lagi esok. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau package berada di Dalmador Alexander? Baiklah, mari kita pulang bersama-sama. Saya sangat penat. Biasa dengan istana besar, Pinky merasa kagum dengan rumah sederhana Rose. Ia seperti memasuki dunia baru.
Rose, kamu tinggal di sini? Oh ya, mempunyai rumah seperti ini sudah dianggap bertua. Baiklah, saya akan masak malam ini. Rose tidak pernah kesunyian. Dia mempunyai kawan tikus kecil yang berlari-lari. Hah? Tikus! Tikus! Ya Tuhan, tikus! Jangan dekat dengan saya. Bertenang! Bertenanglah! Jangan dekat dengan saya. Kami akan uruskannya. Sangat jijik. Tikus! 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 Oh, tidak! Tak apa. Awak tinggal di sini. Saya akan pergi dapatkan makanan. Pinky masih merasa baru dalam semua ini. Tetapi Rose kelihatan begitu yakin. Walaupun mereka sebaya, Rose menjaga segalanya seperti kanak-kanak yang lebih dewasa. Ini sup. Makan ini. Terima kasih, Rose. Tiger Rosie, itu sahaja. Itu sahaja. Ya, bagus. Cuba ia. Memegang semangkuk bubur yang hangat, Pinky berhenti sejenak. Dia telah merasai hidangan mewah sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah menikmati hidangan yang dibuat dengan begitu teliti. Dunia tiba-tiba terasa lembut dan baik. Anda mesti letih hari ini. Berehatlah, saya akan mengemas. Jerman zat banyak. Tak ada apa-apa. Selepas hari yang besar, Pinky jatuh ke dalam tidur paling selesa. Tetapi kemudian, bunyi pelik mengejutkannya. Kenapa belum tidur? Apa yang Anda sedang buat? Saya betul bal ingin belajar, tetapi si saya tidak wanger. Si saya terpaksa belajar sendiri. Melihat Rose belajar bersungguh-sungguh, Pinky teringat istana di mana pembelajaran tidak pernah menjadi cabaran untuknya. Baiklah, mari mula pelajaran. Fokus pada pelajaran kamu. Sekarang dia tahu, apa yang dianggap remeh adalah sesuatu yang ramai kanak-kanak harapkan mereka miliki. Dia benar-benar berpendirian kuat. Ini hanya hari kedua sejak Pinky meninggalkan rumah dirajanya. Apel segar di sini. Apel. Apel segar. Apel segar. Hah? Encik! Encik! Encik, apel-apel ini sangat segar. Segar! Hei! Hei! Encik, Anda belum bayar lagi. Duit? Maaf! Mana duit saya? Mana duit saya? Ini dia! Eric bertindak seperti bos, tetapi dia tidak tahu Pinky lebih berani daripada yang dia sangka. Kamu layan putri macam tu? Puteri? Kamu kata kamu seorang puteri? Turun! Pergi bagi, Mir. Puteri!
Hei! Puteri! Hei! Berhenti! Berhenti! Puteri! Berhenti! Oh, sayuran saya. Awas orang putri! Rose dengan cepat melangkah untuk melindungi rakannya, tetapi Eric bergerak pantas, hampir seperti ninja dalam buku cerita. Itu sahaja yang anda ada. Sekarang giliran saya. Ambil ini. Saya tatik. Ini kemarahan saya. Tolong bantu kami. Tolong saya. Tolong. Tolong. Tolong kami. Sesiapa? Tolonglah. Tolong kami. Sesiapa? Ya, Yang Mulia. Itu Putri. Pinky, Sebelum Eric dapat menyombong, pengawal diraja tiba untuk membantu Pinky. Menyebabkan masalah adalah mudah, tetapi tidak apabila pengawal istana muncul. Kamu sentuh Putri itu. Hah? Dia putri? Maaf, Putri. Saya ingat dia bergurau. Pinky, Ibu. tidak boleh diterima. Bawa dia pergi. Hah? Tuanku, tolong lepaskan saya. Pinky, awak okey? Mak, saya okey. Awak? Anda benar-benar seorang putri? Ibu, saya minta maaf sangat. Saya faham, Pipa. Jadi saya janji mulai sekarang saya akan belajar bersungguh-sungguh di istana. Sayang, saya gembira awak sedar kesilapan awak. Jom balik rumah dengan saya. Mak, tunggu. Mak, bagaimana kalau Mak biarkan Rose datang ke istana dan belajar dengan saya? Rose sangat ingin mendapatkan pendidikan yang sempurna. Saya setuju. Kamu berdua ikut saya. Ya. Tuanku, terima kasih. Dan dengan itu, pengembaraan berakhir dengan senyuman gembira. Pinky dan Rose kini kawan sekolah dan kawan baik. A. B. C. C.